daripada Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu. Kata dia, kana al-Fadlu bin al-Abbas radif Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ibnu Abbas nak cerita tentang hari Nabi sallallahu alaihi wasallam buat haji. Nabi sallallahu alaihi wasallam buat haji sekali aja, lepas tu wafat. Haji difardukan oleh Allah Subhanahu wa taala pada tahun 6 Hijrah. Nabi hijrah daripada Mekah pergi ke Madinah. Lepas 6 tahun Nabi duduk di Madinah, turun ayat wajib haji. Nabi sallallahu alaihi wasallam tak pi dandan. Sebaliknya, kata Imam Nawawi rahimahullahu taala, dia kata Nabi sallallahu alaihi wasallam buat haji sama ada tahun ke-9 ataupun tahun ke-10 Hijrah. Imam Syafi'i kata haji difardukan oleh Allah tahun 6 Hijrah. Nabi buat haji tahun 10. Kata Imam Asy-Syafi'i, ada hikmah di sebalik itu. Walaupun turun ayat memfardukan haji pada tahun 6, Nabi pergi buat tahun ke-10 baru Nabi pergi buat. Hikmah dia ialah dia nak bagi tahu kata haji ni tak disuruh kita tergesa-gesa. Kita dah memenuhi syarat istita'ah, syarat mampu baru pergi. Kalau hari ni kita daftar haji, dia beritahu kat kita, kata turn kita lagi 10 tahun. Okey. Maknanya kita belum mampu pi selagi tak sampai turn kita. Delay masa itu dibenarkan oleh agama. Nabi SAW terima ayat kata haji difardukan pada tahun yang ke-6 Hijrah. Nabi tak pi lagi. Sebahagian ulama tafsir kata kerana pada tahun itu, pada tahun yang ke-6 Hijrah itu, Mekah dan terutamanya Kaabah itu masih lagi dipenuhi dengan berhala-berhala dan Nabi SAW belum mampu lagi untuk nak cerah Kaabah daripada berhala-berhala itu. Maka tunggu sehingga tahun yang ke-10 Hijrah, 4 tahun selepas ayat memfardukan haji, baru Nabi SAW pergi ke Mekah untuk buat haji. Hadis ni Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu, dia nak cerita dekat kita kejadian di antara kejadian yang berlaku pada hari Nabi pergi buat haji. Dia kata Al-Fadlu bin Abbas. Al-Fadlu abang dia, abang kepada Abdullah bin Abbas. Al-Fadlu ni abang, dia anak sulung kepada Al-Abbas. Al-Fadlu ni, dia ni kalau dalam kita buka cerita para sahabat Nabi ridwanullah alaihim ajma'in, Al-Fadlu ni dia satu orang anak muda yang handsome. Cerita dalam hadis yang kita baca ni tadi, dia kata dia ni diajak oleh Nabi SAW membonceng unta tunggangan Nabi SAW. Nabi naik unta, Nabi buat haji, Nabi muat. Tahu muat? Itu yang kata kemah orang utara ni. Sebut membonceng ni dengar tak apa nak karan dia. Nabi muat dia. Nabi jemput Al-Fadl ini, sepupu dia ni, yang pada masa itu umur dia 17 tahun. Al-Fadl masa pergi buat haji sama dengan Nabi SAW, umur dia 17. Daripada Muzdalifah nak mai ke Mina, masa Nabi dah buat haji, daripada Muzdalifah nak mai ke Mina, Nabi muat dia. Nabi ajak dia naik sekali di atas unta Nabi SAW. Dalam perjalanan daripada Muzdalifah nak mai ke Mina itu, faja'athum ra'atun min Khath'am tastaftihi. Tiba-tiba mai satu perempuan daripada suku Khath'am. Mai nak jumpa Nabi SAW kerana nak tanya Nabi tentang hukum. Tastaftihi maksudnya nak minta fatwa daripada Nabi SAW. Kata hadis itu, faja'ala al-fadlu yanzuru ilaiha wa tanzuru ilaih. Perempuan ni mai nak tanya Nabi. Dia sampai di depan, perempuan ni mata jadi terpaku dekat Al-Fadl ini. Umur 17 Arab tuan-tuan. 17 Melayu kita ni duduk jadi cerodong dalam kampung lagi. 17 Arab, dia dengan jambang semua tumbuh dah dengan badan 17 Arab. Bila perempuan ni mai nak tanya Nabi SAW, Al-Fadl duk ada di belakang unta Nabi. Dia sampai depan Nabi, mata dia duk tengok Al-Fadl. Dan Al-Fadl pun mata duk tengok perempuan ni. Nampak? Karan sudah sepak. Faja'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yasrifu wajh al-Fadli ila syiqqil akhar. Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai orang tua, bila tengok dua ni duk sepak,
Perempuan ni mata duk tengok dekat Al-Fadl, Al-Fadl duk tengok dekat perempuan ni, Nabi pegang dagu Al-Fadl, Nabi kalih pergi sebelah satu lagi, kata hadis tu. Tapi Nabi tak kata apa. Itu yang kata Nabi ni spotting. Dia spotting, dia jaga ayak muka orang. Dia tak tegur depan-depan sampai kau ni jadi aib. Dia tak kata depan-depan sampai kau ni jadi malu. Nabi cuma buat lagu tu. Dia pegang muka, dia kalih pergi balik tepi, dia tak kata apa. Faqalat, perempuan ni pun kata dekat Nabi, dia kata, ya Rasulullah, kefarduan haji mai ketika ayah saya ni tua sangat dah, nak duduk atas kenderaan pun tak boleh nak duduk tegak. Turun ayat fardukan ibadat haji, dan tahun Nabi nak pergi buat haji itu mai ketika bapa perempuan ni dah tua, dah uzong, dah tak larat dah. Tak larat ni sampai ke tahap kalau duduk atas kenderaan pun tumbang. Hari ni kalau tuan-tuan nak pergi haji ataupun nak pergi umrah, nak bawa mak ataupun nak bawa ayah yang tua uzong, kalau tabung haji tak tahu, dia luluskan juga pergi haji pun sampai di airport kena tahan. Airport kalau main naik wheelchair tak apa lagi, tapi kalau atas wheelchair pun duduk terhelai lagu tu, dia suruh balik. Setidak-tidaknya duduk atas wheelchair tu boleh duduk steady. Kalau duduk melayah balik kanan, duduk melayah balik kiri, duduk nak tersungkong depan, dia tak boleh naik kapal terbang sebab dia tak mau masalah atas kapal terbang. Rupa-rupanya zaman Nabi SAW pun macam tu. Apabila imra'ah ataupun perempuan daripada suku Khas'am ini mai jumpa Nabi, dia kata, ya Rasulullah, ayat wajibkan haji turun, tapi bapa saya uzong sampai nak duduk atas rahilah, nak duduk atas kenderaan pun tak boleh, dia nak melayah jatuh. Afa hujja anhu, perempuan ni kata, boleh tak boleh kami buat haji untuk dia? Dia dah tak mampu dah dari segi kesihatan dia, dari segi kederat dia, dari segi kuat dia, dia tak boleh dah. Boleh tak boleh on behalf bagi pihak bapa yang tak mampu buat haji ni, kami tolong buat untuk dia. Boleh tak boleh haji dibuat oleh orang lain kalau sekiranya orang tu tak mampu nak buat? Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, na'am. Nabi kata boleh. Dalam syarah hadis dia bagi tahu boleh dibuat oleh orang lain dengan syarat orang tu dah buat haji. Kalau dia tak pernah buat haji lagi, dia pihak kali pertama nak buat untuk orang lain, tak boleh. Dia kena buat dah haji, baru dia boleh buat untuk mak dia, baru dia boleh buat untuk ayah dia, baru dia boleh buat untuk orang lain. Nabi SAW kata secara umumnya ibadat haji boleh dibuat oleh orang lain. Itu sebab dalam mazhab Hambali dan mazhab Ahmad bin Hanbal, dia kata nas, setiap ibadah mesti ada nas, dan dalam hal ibadah tidak boleh qiyas. Mazhab Hambali. Bila kita baca hadis ni kata, oh, haji boleh orang lain buat untuk dia. Maknanya semayang boleh ya? Tak boleh. Kalau nak tolong buat semayang untuk orang ni, kena ada nas. Untuk haji, okey. Pasal apa? Pasal hadis ni untuk haji. Kita tidak boleh guna nas untuk haji dipakai ke ibadat lain. Tak boleh. Itu mengikut pendapat Imam Ahmad bin Hanbal. Setiap ibadah mesti ada nas. Itu metodologi hukum dalam mazhab Hambali. Imam Hambali, dia nak mengistimbatkan hukum, itu kaedah dia. Kata Ibnu Abbas, dia kata, وَذَلِكَ فِي حَجَّةِ الْوَدَعِ. Hadis ini berlaku ketika haji wada', iaitu haji last sebelum wafat Nabi sallallahu alaihi wasallam.